Baik. Uh, Tadi dalam posting saya ada kasih hint sedikit, iaitu pada malam ini saya nak berbicara sedikit sebanyak berkenaan dengan ajaran menyimpang yang pernah dibawa oleh Dr. Wan Masri, ya, Wan Masri. Yang alhamdulillah beliau telah pun mengumumkan taubat beliau daripada ajaran tersebut. Alhamdulillah. Baik, mungkin ada yang tanya, Ustaz, dia dah taubat, kita tutup file lah, tak payah cerita lagi. Tak boleh. Sebab apa? Sebab saya nak mengambil kisah ini ataupun kes ini sebagai contoh jelas bagaimana konsep Nur Muhammad, ya, bagaimana teori wahdatul wujud itu masih segar dan masih berkembang, masih banyak benihnya lagi di tanah Melayu ini. Okay, masih banyak benih di tanah Melayu. Dalam kes Wan Masri ini, konsep Nur Muhammad yang beliau pegang akhirnya membuatkan beliau menafikan ataupun menafikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Walaupun kes ini agak pelik, tetapi bagi siapa yang baca akidah batiniyah, akidah wahdatul wujud daripada sumber-sumber primernya, daripada sumber-sumber yang utama, awak takkan terkejut. Sebab hujungnya dia akan ke situ juga. Sebenarnya dia adalah penafian total ke atas agama Islam. Tetapi kerana penggunaan istilah, saya tak kata Wan Masri ini nak menafikan agama Islam secara total dengan niat dia, okay? Mungkin dia tersilap, mungkin dia tersesat sebentar, tetapi bukan berniat untuk menghancurkan agama Islam. Tetapi kita tidak terkejut kalau akidah Nur Muhammad itu akhirnya membawa kepada menafikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan jelaskan sedikit sebanyak pada malam ini, insya-Allah. Jadi dalam posting saya tu ada seorang sahabat komen, kata macam mana nak kata dia tolak, macam mana nak kata dia terima konsep Nur Muhammad sedangkan dia tolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kita kena nafikan. Sebab kalau kita fokus sangat kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah kita telah mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sebagai hijab, ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi sahabat kita tanya, macam mana nak kata bahawa dia ni menafikan mengisbat Nur Muhammad dalam keadaan dia menafikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ramai orang keliru. Sebenarnya akidah asal golongan batiniyah ini ataupun sufi falsafi yang bagi saya adalah gerakan ataupun aliran batiniyah yang tukar nama. Mereka tukar nama dan mereka mengambil topeng baru. Mereka memakai baju baru, mereka memakai jubah baru. Okey. Jadi pada asalnya mereka memisahkan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nur Muhammad. Okey. Bagi siapa yang nak faham dengan lebih lanjut Nur Muhammad itu apa, boleh rujuk kepada siri yang sebelum ini di mana saya jelaskan tentang akidah batiniyah berkenaan dengan as-sabiq dan at-tali. Kalau nak faham hakikat ataupun Nur Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah itu, awak kena faham konsep at-tali. At-tali yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Fadailul Batiniyah. Itulah dia hakikat Muhammadiyah, itulah dia Nur Muhammad. Mereka berikan nama yang sedap didengar oleh umat Islam. Okay. Payah untuk umat Islam nak menafikan bahawa Nabi Muhammad itu nur. Bahawa ada hakikat, ada sisi hakikat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ramai yang terperangkap kerana istilahnya itu sendiri. Tetapi ramai yang tak perasan bahawa konsep hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad itu pada asalnya tak ada kena mengena dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ditempelkan selepas itu. Dikaitkan, Nabi Muhammad SAW dikaitkan dengan konsep ini untuk mengesahkannya, supaya umat Islam menerimanya. Jadi saya tekankan di sini bahawa Nabi Muhammad dengan Nur Muhammad adalah dua perkara yang berbeza. Kalau awak dengar betul-betul apa yang Wan Masri itu cakap, ya, dia nak kata bahawa Nur Muhammad ni ada di mana-mana. Bahkan di dalam diri kita sendiri ada Nur Muhammad. Jadi kalau kita terlalu sibuk dengan Muhammad bin Abdullah,
maka Muhammad bin Abdullah itu akan menghijab kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dalam akidah batiniyah ini, Nur Muhammad itu adalah sebenarnya pengzahiran Tuhan yang pertama. Sebab tu saya kata dia berkait dengan konsep wahdatul wujud. Kalau nak faham konsep Nur Muhammad ni, kena juga faham konsep wahdatul wujud. Dan kena juga faham konsep martabat kewujudan. Daripada yang satu, jadi keluarkan yang satu, dia keluarkan yang satu, keluarkan yang satu, akhirnya keluar alam ini. Tapi hakikatnya semua adalah satu. Wahdah. Tapi yang pertama keluar daripada yang satu itu adalah dipanggil sebagai at-tali. Dalam teori sufi falsafi ataupun akidah batiniyah dipanggil Nur Muhammad. Dalam akidah falsafah dipanggil sebagai al-aqlul awal. Dan kadang-kala dipanggil sebagai al-haqiqah al-muhammadiyah. Dan ada yang juga membezakan antara al-haqiqah al-muhammadiyah dengan Nur Muhammad. Tetapi for simplicity sake, untuk mempermudahkan kefahaman, bila saya ucapkan perkataan hakikat Muhammadiyah, saya merujuk kepada Nur Muhammad. Dan bila saya cakap tentang Nur Muhammad, saya merujuk juga kepada hakikat Muhammadiyah, kecuali kalau saya jelaskan perbezaan antara hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad. Jadi, apa yang dibawa oleh Wan Masri itu adalah wahdatul wujud sebenarnya. Wahdatul wujud. Hakikat itu sudah ada di dalam diri kita. Nur Muhammad itu ada dalam semua benda. Pernah dengar tak ada seorang ustaz kata, ustaz yang agak terkenal, dia katakan benda sama. Semua benda adalah nur. Seolah-olah dia nak menyampaikan bahawa semua benda adalah Nur Muhammad. Dan benda ini pernah diucapkan oleh beberapa orang. Semua perkara adalah Nur Muhammad. Kerana apa? Kerana mereka mendakwa bahawa daripada Tuhan yang tunggal itu keluar pengzahiran Tuhan juga, pengzahiran Tuhan, dia bukan selain Tuhan. Pengzahiran Tuhan yang dipanggil sebagai Nur Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah. Dan daripada Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah itulah keluar segala-galanya. Sebab itu mereka kata dalam semua ada hakikat Muhammadiyah. Bahkan semua adalah hakikat Muhammadiyah. Jadi apa yang Wan Masri kata, tak payah kita nak merujuk kepada Muhammad bin Abdullah. Kerana dalam diri kita juga ada Nur Muhammad. Faham tak? Sebab itu bahaya akidah Nur Muhammad ni sebenarnya. Sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Dan saya masih teguh memegang pendirian saya bahawa inilah teori yang sama yang membuatkan golongan Kristian jatuh ke dalam lembah syirik menuhankan Nabi Isa. Dengan konsep al-aqlul awal ini juga, dengan konsep logos ini juga, dengan konsep haqiqah al-Isawiyah ini juga. Kalau nak tahu, konsep hakikat Isawiyah ada dalam Bible. Ada dalam Bible. Tuhan ciptakan Nur Isa dan daripada Nur itu dicipta segala-galanya. Lepas tu bila sampai ke umat Islam, kita tukar kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tu ada dalam Bible. Kalau tak silap saya dalam New Testament ada. Jadi, saya nak mengingatkan lagi sekali, dan saya tahu benda ni mengambil masa untuk kefahaman orang, penerimaan orang, tak ada masalah. Kalau dia memerlukan 100 tahun, dan 100 tahun ini will be insyaAllah diteruskan oleh generasi yang akan datang. Tapi umat Melayu nak kena break sekejap, muhasabah balik. Teori yang kita ambil ini, adakah ia tasawuf tahap tinggi atau sebenarnya adalah akidah batiniyah yang bertopengkan tasawuf? Akidah batiniyah yang bertopengkan tasawuf. Sebenarnya ramai orang yang telah jatuh ke dalam lembah kerosakan tauhid apabila berpegang dengan konsep Nur Muhammad dan hakikat Muhammadiyah ini. Okay, kita tidak memerlukan teori ini. Kita tidak memerlukan teori ini untuk disunnikan pun. Bahkan kalau cuba disunnikan, ia lebih membawa masalah yang lebih besar sebenarnya. Dia mengelirukan masyarakat. Itu kritikan saya kepada sebahagian orang yang cuba nak sunnikan. Dia kata, tak apa Ustaz, kita kekalkan istilah Nur Muhammad, kita kekalkan istilah hakikat Muhammadiyah, tapi kita masukkan makna-makna yang diterima dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bermasalah. Orang jadi bertambah keliru. Orang dah tak tahu nak beza dah. Orang tak tahu asal usul hakikat Muhammadiyah ni. Orang tak tahu asal usul Nur Muhammad ini. Dan mereka sangat pintar menggunakan istilah Muhammad di situ. Jadi orang nak tolak susah. Okey. Jadi saya ulang lagi sekali. Ajaran sesat yang dibawa oleh Wan Masri, alhamdulillah beliau sudah pun bertaubat. Bertitik tolak daripada teori wahdatul wujud, yang mana dalam salah satu sistem wahdatul wujud itu ada yang dipanggil sebagai hakikat Muhammadiyah ataupun Nur Muhammad. Okey, dan Nur Muhammad ataupun hakikat Muhammadiyah bukan Nabi Muhammad.
bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidaklah melampau jikalau saya kata segelintir umat Islam telah menjadikan konsep hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad ini sebagai bagaikan satu berhala baru. Bagaikan satu berhala baru. Ya? Dan kalau tengok pada asal usul hakikat Muhammadiyah dan Nur Muhammad itu pun sebenarnya adalah berhala. Ya, Imam Al-Ghazali kata, golongan batinah ni dia percaya pada dua Tuhan. Okay? As-Sabiq dan At-Tali. Tapi At-Tali itu tidak sama tahap dengan As-Sabiq. Kalau kita tengok ciri-ciri hakikat Muhammadiyah, ciri-ciri Nur Muhammad yang ditulis oleh sebahagian orang, dan kita bandingkan dengan konsep At-Tali yang Imam Ghazali sebut, perbezaannya sangat halus. Insignificant. Ya? Perbezaan dia insignificant. Jadi berbahaya akidah ini.